Oh, yang ni selalu budak-budak lupa bawa tu. Ha? Mana ni? Benda cok ni. Apa dia panggil? Cok ni? Ini Kelapanya cok. Cam. Cam. Okey. Tengok orang respon, Pak. Hidup berjuang, hidup berjuang. Nah, ni kita nak ni. Kita nak dia nampak. Ya, betul. Ni cara kita lah. Dah 4-5 kereta belah sini. Banyak. Ada bunyi horn. Semua horn dia jerit sampai. Betul. Ini kita beri impact kepada mereka lah. Yalah. Sini high traffic flow lah ni. Kau tengok berapa kita punya team jentera, dia orang ni semua pakai duit untuk pasang bendera. Pilihan undi belum tentu pada dia. Betul. Saya dapat ada satu warung di Taman Bukit Pasir. Bilik gerakan dia atas bukit, PN. Dia nampak kita dekat warung tu, dia turun. Saya jumpa orang apa semua, banyak orang berbual-bual. Last dia panggil, ada 4 orang jumpa berbual. Dia cakap, calon InsyaAllah. Apa ni, saya nak tanya, ada satu soalan lah saya tanya, kata dia. Awak duduk mana kata dia. Saya cakap saya bisnes di JB, tapi rumah Pagoh, saya cakap. Oh, habis macam mana kalau JB you nanti ada masalah masyarakat apa semua? Tak, saya akan stesen di sini, saya kat di Pagoh Jaya. Ini kata dia apa? Kita ni boleh sokong orang, pemimpin. Tetapi kebanyakannya bila dah menang kata dia hilang. Ya. Nak minta nak jumpa susah. Saya cakap dan dia cakap you kena ingat orang yang kiri kanan you. Kadang-kadang pemimpin tu okey kata dia. Orang kiri kanan tu kata dia yang nanti yang susah lebih kepung kata dia untuk kita tak boleh jumpa. Jadinya kat situ dia akan jadi faktor you tidak disukai. Okey, saya cakap saya ambil maklum dan saya terima kasih lah dengan satu feedback yang baik. Kemudian dia bercakap pasal existing punya YB. Ya, dia memangnya orang Pencen, memang orang sini. Yalah, you berkhidmat kepada masyarakat, you SYB, you ada gaji. Dah Pencen tak ada buat apa, pagi pergilah. Ada orang jemput kenduri, jemput majlis apa-apa, ada sakit pening, ada kebakaran, dia akan pastinya dia akan datang. So yang itu dia sebenarnya sekarang di Bukit Pasirnya ini kita punya apa orang cakap, kita punya kompetitor. Masyarakat semua akan nampak ini adalah wakil rakyat yang bagus sebab khidmat masyarakatnya. Setiap hari ada kat kedai kopi, masjid dia ada. Hujah saya kepada mereka. Okey, saya tak nafikan sebagai YB, salah satu dia punya skop dia adalah memberi khidmat masyarakat, bantu orang yang memerlukan. Tetapi adakah kita nak ukur hanya membantu masyarakat sekadar saya cakap bawa 5 kilo beras, bawa 1 kampit minyak dan kamu pergi kemudian cakap YB ni bagus. Apa kesan kepada komuniti tu 5 kilo beras? Ya, dia datang menyantuni. Tetapi saya cakap kita mesti ada satu, bila nak jadi pemimpin ni, kita kena selain khidmat masyarakat, kita kena bangunkan kawasan kita. Ada kawasan. Kalau you tahu ada 200 orang susah yang perlukan bantuan, apa you punya perancangan untuk penambahbaikan bagi komuniti tersebut? First year, you target berapa orang you nak keluarkan mereka daripada peringkat susah. Tahun kedua, berapa, 3, berapa sampai habis penggal. Kalau sepanjang you tempoh 5 tahun, daripada 200 orang, tinggal yang betul-betul dah tak boleh buat apa, cacat kekal sampai 40 orang yang dah tak boleh you nak bentuk, itulah ni ada improvement. Jika adakah pemimpin yang sedia ada ni mampu membuat kemajuan dan pembangunan? Kat situ dia jam lah. Sebab apa? Memang orang ni diberi khidmat masyarakat. Jadi tradisinya dia orang Melayu kita ni, YB yang bagus ni adalah tu tadi, sakit, pening, terbakar rumah, banjir ada datang. Dia rasa dah cukup bagus lah, saya kasih you undi. So saya nak kena nampakkan komuniti di sini bukan itu. Saya cakap saya tak nak nanti jadi satu, kalau awak pilih saya sebagai pemimpin di sini, saya ni dipuji kena bagus, orang sunat datang, kerja kahwin datang, kebakaran datang. Saya nak itu adalah memang asasnya sebagai YB kena buat. Tapi kita nak bagi sedikit pembangunan pada kawasan. So sebab tu kita cakap kita ni pejuang, kita bertanding 42 kerusi. Kenapa nak 42? Parti baru dengan belum persiapan. Kenapa nak 42? Tujuannya untuk kita jadi kerajaan. Dan kerajaan kita kerajaan tunggal. Kita lah yang buat perancangan, kita yang buat keputusan.
Kalau kita berkongsi dengan mana-mana pihak, mana-mana parti, you nak buat sesuatu, kena bincangkan. Bincang gaduh, tarik sokongan, guntur lagi. That's why kita fahamkan dengan masyarakat, berjuang wujud untuk bersaing dalam arus PRN ni dengan buat keputusan untuk 42 kursi untuk kita jadi kerajaan dan kita buat segalanya untuk kerajaan dan untuk masyarakat kita. So ini dia punya hujah-hujah saya kepada komuniti setempat. Kebanyakannya sebab yang kena saya patahkan adalah berkaitan tu lah tadi. Berkaitan YB yang sekarang ni berkhidmat. Pencen. So saya cakap, dia pentingkan diri. You dulu menang atas tiket PAS. Kenapa masa PRU 14 patutnya ada PAS, Bersatu dan BN. Tapi on that time Bersatu dia punya calonnya terlibat bankruptcy. Jadi di situ terkeluar. Jadi yang ada hanya BN dengan PAS. Jadi orang ketiga tu memang nak jatuhkan BN, orang kasih dekat PAS. Jadi di situ dia menang. Dia satu-satunya DUN yang PAS menang di negeri Johor. Dan apabila macam tu, sekarang ni katanya untuk PRN ni dia dipindahkan ke kawasan lain. Kawasan dia Simpang Jeram, sempadan dan kampung dia juga. Tapi dia tak nak. Dia nak Bukit Pasir juga. Sebab dia fikir dia dah berkhidmat dan dia dah ada orang. Jadinya bagi saya dia ni pentingkan diri. Itu ketetapan parti. You kena pergi. Dan you pula dia fikir, sebab tu saya cakap dia memang pentingkan diri di mana. Aku orang Pencen, aku ada gaji sebagai YB, aku dijemput di VIP kan. Cukuplah, aku nak apa lagi? Tentang pembangunan ke apa, tak payah fikir. You bebas, you nak bangunkan apa? You menang, you dapat gaji. Tapi masyarakat ni you nak bela macam mana? Ya, betul. Yang you boleh peruntukkan yang memang ketetapan dapat tu, belilah beras sikit, beli minyak sawit sikit, hantar. Itulah bagi dia sebagai sumbangan. Sebagai yang katanya kita YB yang mesra, yang apa. So saya memang tak setuju dengan keadaan cara macam tu. So masyarakat hidup dalam dunia pencen. Memang dunia pencen lah. Dia bawa semua masyarakat ni juga seperti orang pencen macam dia. Kita tak nak. Kita nak pemimpin adalah pemimpin yang beri sikit kemajuan dan pembangunan. Kaedah dan cara bagaimana tu pemimpin lah kena buat. You kena macam mana, you work out lah. Bila you work out, bila you buat, pasti you akan jadi. Apa yang kalau you nak buat rumah, kalau you tak cari tanah, tak buat tapak, tak start buat dia punya konkrit, tak naik tembok dan bumbung, mana mungkin nak jadi rumah? Macam mana nak dapat rumah, dapat tanah apa? You kena usaha. Sama tu dengan pemimpin. Kalau nak kerja mudah memang senang. Aku dihormati, aku ngakal aja masyarakat di kawasan aku. Aku ni ada gaji. Cuba tarik gaji kau sebagai YB. Nak tak kau beri perkhidmatan yang macam tu? Orang datang kerja kahwin, jemput kerja kahwin, nak datang tak? Ada kematian kau nak datang tak? Kau datang sebab aku orang pencen, tak ada apa, aku ada gaji sebagai YB, aku belilah khidmat. So kita nak fahamkan ke masyarakat kita, pilihlah pemimpin yang ada sedikit wawasannya. Ya, untuk kita. That's why Tun wujudkan pejuang juga untuk bangsa ni, untuk bangunkan bangsa. Dasar Tun dulu tu dia dah buat dah. Dia nak bangunkan bangsa tapi tak terlaksana dengan baik. So kita yang menyambung tu dasar tersebut. Kita akan pastikan, ya, dengan cara macam mana pun insya-Allah kita akan cuba bangunkan kawasan ni kalau diberi peluang. Menyambung wawasan. Menyambung. Memang itulah dia. Sebab saya sendiri lahir atas dasar Tun tu tadi. Bila mana Tun jadikan dulu kita pertanian, dijadikan kepada perindustrian. Disyaratkan pula kamu pelabur, nak melabur di Malaysia 49% kena local company, JV. Dan kamu kena hantar teknikal atau management untuk kursus di sana. Sharekan knowledge, know-how you, ilmu you. Jadi dasar ni tadi saya terkena, saya terlibat. Apabila saya bekerja dengan international company, so saya kena dihantar ke Jepun untuk buat latihan di sana. So itulah salah satu dasar Tun yang menjadikan sekarang ni ramai anak Melayu engineer, sekarang ramai accountant, sekarang apa, even though yang dulu bila kita dengar, kita cakap anak belajar agama. Orang cakap buat apalah kau hantar anak belajar agama, lebih-lebih jadi cikgu sekolah agama, tak ada masa depan. Tapi sekarang bila wujud GLC dan apa, semua mana-mana company besar dan GLC ada penasihat agamanya.
Dan sekolah-sekolah tahfiz ni sekarang, anak-anak yang memang hafazan Al-Quran, semua ada tempatnya. Gaji 7,000, 8,000, standard dengan engineer dan sebagainya. Itu atas Tun lah. Jadi, saya ambil tanggungjawab untuk menjadi calon bagi pejuang adalah untuk menyambung dasar yang telah Tun buat dulu. Dan kita memang nak bangunkan bangsa kita. Bukan saja bangsa. Orang Cina yang susah, India yang susah, tetap kita tolong. Melayu, tapi kalau kita ambil dia punya pie chartnya, yang susah ni adalah bangsa kita yang lebih. Jadi kita kena lebihkan kepada mereka. Dan yang sikit orang Cina susah ni, kita tetap kena bantu. Jadi dia boleh mengimbangi lah nanti. Ya, Tuan, macam itulah dia punya cerita di Bukit Pasir ni. Okay. All the best. Okay, thank you.